Okey, supaya kita boleh dapat tahu lebih lanjut mengenai pemburu madu hutan ni, kerja dia macam mana sebenarnya. Kita ada Encik Muhammad Ali Ahmad bersama dengan kita di atas talian. Encik Ali ada dekat dalam hutan ke? Tidak kan? Tak. Sekarang bukan musim madu. Bukan musim madu. Wah, ni kat tangkap Johor ni, orang tangkap. Jadi Cik Ali mungkin boleh kongsikan sikitlah. Tadi Cik Ali awal-awal cakap bukan musim. Maksudnya kalau kita nak ambil madu hutan ini ada tempoh-tempoh bulan-bulan tertentu ke? Tanjung lebih kurang bermula bulan 2 hingga ke bulan 8 setiap tahun. So lepas tu memang bukan musim dia. Tak boleh ambil dah. Kalau ambil pun tak ada madunya. Kalau ambil pun madunya sikit sangat lah. Biasa kita memang biarkan untuk lebah tu guna untuk koloni tu sendiri. Encik Ali dah berapa lama jadi pemburu madu hutan? Ni daripada keluarga saya lah. Dah 3 keturunan kita mencari madu lah. Luar biasa. Cari menjual madu. Dah 3 keturunan daripada datuk saya. Wah. Okey, jadi Jali mungkin macam mana kita nak cari madu hutan ni? Pokok yang mana yang ada madu ni? Benda tu kan susah sebab ialah hutan tu besar kan? Biasa memang lebah ni dia akan kembali kepada pokok-pokok yang lama di persarang tu. Dia datang balik. Jadi kita tiap-tiap tahun pergi tengok lah kawasan tu. Tengok dan pantau lah. Kalau lebahnya masih sikit, kadang-kadang kita buat pondok untuk tunggu lebah tu supaya madunya cukup matang. Kena buatkan pondok ya. Macam kalau kita tengok, tadi kita dah cakap juga nak minum madu semua tu memanglah sedap, senang, semua tu kan bancuh. Tapi bagi macam Encik Ali semua yang kerja sebagai pemburu madu hutan ni, bukan satu kerja yang senang. Jadi mungkin Encik Ali boleh kongsikan bersama kami dekat sini, apakah antara cabaran-cabaran yang Encik Ali pernah tempuhi ketika memburu madu hutan? Biasa cabarannya kita terpaksalah berebut dengan kumpulan-kumpulan lain lah yang mencari madu tu. Pasal biasalah dalam hutan kan bendanya berebut. Jadi dia kira siapa cepat lah. Kalau di negeri Kedah saja hanya ada larangan untuk memanjat pokok yang kepunyaan orang lain. Okey. Habis kalau ditangkap di Johor sendiri macam mana Cik Ali? Sebab macam mana kita nak tahu pokok ni dah ada empunya? Tidak, memang bebas. Dia kira siapa cepat. Siapa Jadi cepat. kalau siapa cepat. Sebab tu kalau kita letak pondok tunggu. Terpaksa kita buat pondok tunggu untuk menjaga pokok tu. Salah satu caranya lah. Kalau kita tak tunggu memang orang lain ambil lah. Memang tak dapat lah. Kena kebal lah ya. Kena kebas. Macam Encik Ali dah lama dah memburu madu hutan sejak daripada zaman Atok lagi. Mungkin ada pengalaman yang tak boleh dilupakan. Boleh kongsikan? Biasalah tu kalau dalam hutan tu kita jumpa pokok-pokok yang agak orang kata pun keras lah. Jadi kita terpaksa kadang-kadang buat sesuatu lah. Kita baca-baca sikit, kita doa lah. Supaya benda tu semua selamat lah. Betul, pokok keras yang macam mistik lah. Jadi kalau kita tengok juga, yelah dari segi nak mencari itu cabarannya susah. Nak kena berebut, lepas tu nak kena panjat. Saya tengok tadi bukannya rendah, tinggi. Berbaloi ke apa yang dibuat ni dari segi harga untuk madu hutan ni? Sebab itulah harga madu lebah tualang ni dia lebih tinggi daripada yang madu yang lain lah. Sebab cabaran yang nak ambil tu kita mengandai nyawa. Betul. Kalau dekat pasaran tu harganya terlalu murah, jadi madu tu boleh dikategorikan sebagai madu tiruan lah. Tak logik lah Cik Ali Tak logik kita berandai nyawa banyak pokok tinggi tu untuk harga 30, 40 sebotol memang kira tak logik lah. Sebut tentang keselamatan ketika memburu madu hutan ni kan. Kita rasa nak tahu pula kan macam mana dengan antara kita panggil SOP lah ataupun langkah-langkah yang diamalkan oleh Encik Ali ketika memburu madu hutan ni. Ada biasa kita bawa asap lah dan gunakan baju kelengkapan yang sesuai lah. Asap tu dia akan memutuskan hubungan di antara lebah-lebah dan koloni yang lain tu. Ada grup dia guna baju tebal 3 lapis. Dan sarung tangan semua 3 lapis. Dia grup tu dia orang tak pakai asap. Tapi saya memang guna naik pokok tualang kita akan bawa asap.
Tapi kita guna baju selapis sajalah. Ini video yang memang Cik Ali sendiri ambil Ini ada dengan kawan-kawan grup lah. Weh, saya tengok kalau nak ambil kat hujung tu, ya Allah. Memang Dia hanya keturunan je dia boleh buat tu. Keturunan hujung dia, tu. Betul hujung. Kalau hujung sangat pun kita tak ambil, berbahaya. Bahaya kan? Takut jatuh Bahaya, apa semua betul. kan? Betul. Ada grup yang dia orang pakai tali ikat. Sebab yelah benda tu tak boleh jatuh. Kalau jatuh pecah dah jadi lain Tak, badan kita ikat tali. Dia ada klip. Untuk keselamatan lah kan. Tapi kerjanya agak lambat sikit lah. Itulah. Kalau kita biasa kita pergi sajalah. Kalau hujung kita boleh ambil, kita akan turun tali. Cari keselamatan tu untuk ikat pada batang tu lah. Dan badan kita. Okey, ini saya ada tengok dekat Facebook memang viral juga bagaimana pemburu madu hutan ini. Itulah macam Abang Ali tunjukkan video tadi. Susah betul lah. Jadi Abang Ali, okey, let's say kita dah ambil satu pokok tu. Lepas tu maksudnya kita dah tak boleh datang kat pokok yang sama lah. Kena tunggu beberapa bulan balik lah Ke macam mana? Gini, kalau kita ambil, biasa kita ambil madu saja. Jadi dalam masa, kalau dalam hutan, kita perlukan 30 hari. Kalau lebah tu tak pindah tempat lain, kita boleh tuai lagi madu tu. Untuk kali kedua. Okey. Jadinya dah ada aim lah untuk pokok-pokok yang ada tu ya. Ya, biasa kita akan jagalah kalau pokok yang kita biasa keturunan kita punya yang kita paku dulu, jadi kita memang tunggulah pokok tu. Terpaksa kita buat macam tu, kalau tak merasa. Betul. Maksudnya ada pemburu-pemburu lain jugalah, pemburu madu hutan ini Cik Ali? Ya, ramai jugalah pemburu madu hutan. Dan banyak juga orang-orang baru sekarang ni mereka mencari hutan. Betul. Saya sebenarnya teringin nak tahu juga kalau ada kisah-kisah macam, sebab kalau kita tengok tadi Cik Ali ada tunjuk video panjat pokok yang sangat tinggi. Mungkin Cik Ali pernah ada dengar cerita ataupun berita kawan-kawan ada terjatuh ke apa ke. Mungkin boleh kongsikan. Ada kes yang melibatkan kematian jugalah. Pasal kadang-kadang dia orang guna peralatan lama. Macam tali-tali yang dia orang ikat tu dia orang tak ganti. Dan ada juga kejadian pada satu sahabat kita daripada Pahang. Dia memang tali keselamatan tu dah guna. Cukup, tapi bila dia turun, dia orang guna baju 3 lapis, mungkin dia panas sangat, dia pengsan dan jatuh. Nasib baik ketinggiannya tak bertinggi. Dalam 30 meter kaki macam tu lah. Tapi lama jugalah nak pulih semula lah semangat tu. Yalah. Betul lah. Anda boleh tengok sendirilah pada video ni, memang nampak ketinggian dia. Kalau kita yang tak biasa ni memang gayat takut lah Jadi selepas ini kalau orang yang beli madu tualang ni kena lebih appreciate lah Betul. Sebab bukan senang nak dapatkan dia. Sebab itulah sekarang ni kita lebih tahu kenapa mahalnya madu tualang, sebab inilah sebab mereka pergi ambil dapatkan madu tualang ni memang gadaikan nyawa, memang pakai nyawa untuk pergi dapatkan madu tu tersebut. Jadi sekarang ni kita dah faham dah. Okey, Abang Ali generasi yang ketiga dah ada ke yang akan menyambung untuk generasi keempat? Memang budak-budak sekarang agak sukar lah. Masing-masing dia buat kerja masing-masing lah. Tak tahulah, tunggu hanya masa menentukan lah. Okey. InsyaAllah lah kita cuba teruskan legasi ni. Kalau diorang nampak benda-benda macam ni boleh buat konten. Hai, saya di atas pokok. Kan? Wah, ramai orang pergi. Memang. Tapi bahayalah ya. Betul. Okey. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ali, Encik Muhammad Ali Ahmad yang sudi berkongsi begitu banyak info dengan kami di sini mengenai dengan kerjanya pemburu madu hutan. Okey, ini antara Facebook yang boleh pergi Abang Ali, betul? Ya, betul. Tualang Ledang. Ya, Tualang Ledang. Legend. Baik. Baiklah, terima kasih. Anda boleh direct terus kalau nak dapatkan madu-madu yang berkualiti. Inilah orangnya. Confirm tak tipu sebab dia yang panjat. Macam mana dia nak tipu kan? Jadi abang selamat maju jaya, jaga diri insya-Allah ya. Semoga dipermudahkan.